Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatih bin Abdullah. Nombor giliran 202016234023 9 PSMP Pendidikan Islam 3 ambilan Jun 2023. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'. Baik, pada hari ini saya akan membuat satu video maklum balas berkenaan video ulasan kritis yang telah dihasilkan oleh saudari Cahaya Akalili binti Fazil. Jadi dengan segala hormatnya kita mulakan. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Zawiyah binti Baharom selaku pensyarah PAWK 3013. Baik. Dalam video ni saya akan menyentuh berkenaan tentang kekuatan, kelemahan serta cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh saudari Cahaya Akalili. Okey. Jadi dengan segala hormatnya, mari kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Akalili binti Fazil daripada kelas BM2 dan sekarang saya akan membentangkan mengenai ulasan kritis pada video pidato yang telah diberikan. Bagus. Ada terdapat 3 kandungan dalam bagus. pembentangan saya, iaitu yang pertama ialah kekuatan, yang kedua kelemahan dan yang ketiga ialah cadangan penambahbaikan. Ini satu perkara yang bagus. Ini memamerkan isi kandungan terlebih dahulu, kerana hal ini akan memudahkanlah penonton untuk mendapat poin, untuk memahami poin yang cuba disampaikan oleh pengucap. Baiklah, sekarang mari kita lihat pemidato disampaikan oleh beliau ialah yang pertama, jatuhnya sesebuah negara kerana lenyapnya nilai murni. Yang kedua, kepuraan masyarakat dalam bersatu menongkah dugaan Belanda. Yang ketiga, mencari semula nilai murni untuk disumbangkan kepada negara. Yang keempat, manis kemakmuran kita pegang, pahit kehancuran kita buang. Dan yang kelima, menilai semula tindakan masyarakat Malaysia. Jadi di sini kita nampak bahawa saudari Cahaya Akalili membaca teks sambil berucap. Okey, jadi ini satu perkara yang sangat kurang bagi seseorang pengucap profesional untuk membaca teks ketika berucap, kerana perkara ini akan menjadikan seseorang pengucap itu tidak bersedia dalam pengucapan beliau. Jadi kalau kita macam nak membaca, kita lebih baik bagi seorang pengucap itu untuk mengingat apa isi ucapan beliau. Kita ingat. Jadi kalau kita nak baca teks pun jangan bagi nampak sangat yang kita ni baca teks. Sebab itulah penonton akan nampak kita ni kurang berkeyakinan dan kurang bersedia. Ini akan memberi impak lah kepada objektif. Memberikan impak sedikit, impak negatif kepada objektif pengucapan kita. Membentuk negara yang makmur. Kelima-lima topik ini telah dikuasai oleh pemidato tersebut. Mengapa saya berkata begitu? Kerana setiap topik yang disampaikan oleh beliau mempunyai huraian dan contoh yang kuat. Jadi kalau kita tengok di sini, dalam bahasa yang digunakan oleh saudari Cahaya sangat bertepatan dengan sesuai dengan individu yang berada di pengajian tinggi seperti universiti dan sebagainya. Kerana bahasa beliau sangat mudah dipahami, ringkas dan profesional. Dan beliau juga menggunakan lara bahasa yang tidak terlalu bombastik tetapi sedap untuk didengar. Baiklah, sekarang kita lihat pula pada kekuatan yang seterusnya, iaitu daripada segi penggunaan bahan visual. Menurut Trinadi et al. Pada tahun 2022, bahan visual merupakan bahan yang hanya dapat dilihat sahaja, dan pemidato tersebut telah berjaya menggunakan bahan visual tersebut dengan cekap. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa saudari Cahaya Akalili menjalankan kajian yang mendalam terhadap apa yang beliau cuba sampaikan. Okey, di sini kita boleh tengoklah beliau menggunakan pendapat tokoh untuk menyokong apa yang beliau sampaikan. Ini satu perkara yang sangat baik, sangat bagus. Kerana dengan kajian yang mendalam, pengucapan kita akan menjadi lebih berkredibiliti. Bab kata pepatah, lebih pada perisa. Begitu. Tak ada kata pepatah. Jadi di situlah kajian yang mendalam perlu dibuatlah. Pengetahuan kita, penguasaan topik kita perlu padu supaya
apa yang kita sampaikan tu tidak kosong semata-mata. Seperti kata orang, tin kosong nyaring bunyinya. Kita tak nak macam tu. Kita nak tin isi penuh nyaring bunyinya. Begitu. Mengapa saya berkata begitu? Kerana kerjasama yang berlaku di Nyamak, bahan visual tersebut akan menunjukkan gambaran peperangan untuk membawa audiens menghayati kisah peperangan tersebut. Dan seterusnya, apabila beliau menerangkan mengenai nilai murni, iaitu ketika wanita mengandung tidak ditawarkan tempat duduk di dalam kereta api, beliau telah menunjukkan bahan visual iaitu sebuah tangkap layar daripada CCTV yang memang menunjukkan wanita mengandung tersebut tidak ditawarkan langsung tempat duduk. Dari sini kita tengok kelebihan sini adalah Saudara Cahaya memberikan contoh yang relevan terhadap relevan dengan isi topik beliau. Kalau kita tengok beliau memberikan ucapan bahan visual dan beliau memberikan contoh juga berkenaan tentang kesepadanan di antara pengucapan pidato dengan tayangan slide pada ketika itu. Jadi ketika mana kita memberikan contoh yang relevan, maka secara tidak langsung ini menunjukkan persediaannya rapi. Bila kita, kerana ini menunjukkan kita menguasai topik dengan baiklah. Oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya, dan bahan visual tersebut telah menjadi bukti yang boleh menyokong huraian yang telah disampaikan oleh beliau. Seterusnya adalah dari segi pergerakan. Beliau telah mengangkat tangan hingga ke paras dada sahaja ketika beliau sedang menyampaikan mengenai penerangan, dan beliau akan mengangkat tangan hingga ke paras kepala jika beliau sedang menerangkan mengenai isi utama ataupun isi yang paling penting. Dan seterusnya, beliau juga akan menunjukkan jari ke lantai ketika beliau mengkritik sesuatu. Pergerakan beliau menggunakan kotak mata dengan penonton tidak berlebihan. Walaupun terdapat banyak pergerakan, tetapi pergerakan tersebut tidak mengganggu huraian yang hendak disampaikan, malah menyokong lagi dan memperkuatkan lagi ekspresi penyampaian beliau. Di sini kita boleh dengar kan macam mana intonasi dan kefasihan berbahasa daripada Saudara Cahaya. Jadi ketika mana kita bercakap, kefasihan berbicara kita akan menjadi cermin kepada keyakinan kita. Dan intonasi yang baik juga, intonasi yang pelbagai juga menjadi salah satu rencah dalam pengucapan kita. Kerana dengan intonasi yang pelbagai, perasaan penonton, kita dapat memainkan perasaan penonton dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi dengan adanya kepelbagaian itu, penonton tidak akan rasa bosan dengan pengucapan kita. Kerana dengan pengucapan yang baik, insya-Allah, dengan intonasi yang baik, insya-Allah kita punya pengucapan akan menjadi lebih sedap didengar. Hal ini bersesuaian dengan Mandel pada tahun 2000 yang berpendapat bahawa pergerakan yang terbaik ialah pergerakan secara bersahaja, seperti mengambil sedikit langkah sama ada ke arah audiens atau pergerakan ringan ke kiri dan ke kanan sekiranya terdapat ruang yang bersesuaian. Kekatan beliau. Tapi sini saya perasan yang sebenarnya Saudara Cahaya kali ini tidak meletakkan gambar yang berkaitan dengan apa? Gambar yang berkaitan dengan pemidato itu sendiri. Sebagai contoh, ketika mana dia berikan contoh tentang keadaan pemidato ketika berucap, sebagai contoh gerakan tangan ke apa, kita dapati bahawa sebenarnya kita tak dapat tengok secara langsung bagaimana keadaan pemidato tu ketika mana dia sedang melakukan perbuatan tersebut. Jadi ini satu penambahbaikan yang boleh dilakukan, iaitu kita boleh menambah gambar secara langsung, supaya secara langsung penonton boleh lihat sendiri contoh yang cuba kita sampaikan. Yang seterusnya adalah daripada segi penggunaan intonasi. Tindakan beliau telah berjaya menarik dan membawa audiens untuk menghayati kisah pilu tersebut. Azhar Hutomo pada tahun 2019 juga telah menyatakan bahawa selain penampilan, pengetahuan dasar tentang teknik. Okey.
Jadi seperti kita tengok tadi, gerakan tangan beliau sangat bersahaja dan santai. Jadi di sini merupakan satu perkara yang bagus kerana gerakan tangan yang santai kan akan menjadikan penonton pun santai. Jadi ketika kalau kita bercakap, kan kita menunjukkan kita santai dan kita ni bersahaja dan tenang, maka penonton pun akan merasa macam oh, dia ni sangat santai. Jadi dia pun jadi selesa untuk mendengar percakapan kita. Pengeluaran suara, pengeluaran Sikit. dikata dipancung dengan gembira dan juga Ah. mangsa seksual. Seterusnya, dan Tapi laras sesuatu. di sini kita boleh nampak lah berkenaan bahawa penguasaan topik daripada Saudara Cahaya sangat bagus dengan pembahagian tajuk yang berkesan. Lepas tu kemudian beliau menerangkan satu persatu isi beliau dengan sangat baik dan profesional. Yang satu benda yang bagus lah. Bahasa dengan baik dan tepat. Ini adalah tangisan air mata. Setelah mendapati bahawa peminatan tersebut masih kurang cekap dalam menggunakan jeda. Sebagai contoh, mari kita dengar ungkapan ini. Namun sebenarnya, kehidupan ini adalah tangisan air mata berdarah di tanah Myanmar. Negara mereka hancur, jasad manusia diratah, tanah mereka berkecai. Hanya kerana satu dosa. Dalam ungkapan ini, Nampak di sini beliau menggunakan contoh video. Jadi baguslah. Video tersebut pun berkaitan dengan apa yang beliau cuba sampaikan, iaitu penggunaan jeda. Dengan adanya contoh video seperti itu akan lebih memudahkan penonton untuk mendapat point daripada ucapan beliau. Itu pun yang bagus. peminatan tersebut kerana penggunaan data cadangan penambahbaikan. Antara Nampak cadangan cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan ni satu elemen yang sangat diperlukan ketika mana kita memberikan ulasan kritis. Kerana ketika mana kita mengkritik seseorang, contohkan kita mengkritik apa dia buat salah kan, maka penting bagi kita untuk memberitahu dia apa yang salah dan kita bagi solusi kepada dia supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita tak bagi orang pakai baju Melayu ketika mana hari Khamis, kita kena bagi tahu baju apa yang perlu dipakai pada hari Khamis. Jadi kita kena pakai baju batik pada hari Khamis kerana itu merupakan baju rasmi yang sesuai pada hari Khamis. Untuk hari Jumaat baru boleh pakai baju Melayu. Begitu. Jadi di sini baguslah apa yang telah dilakukan oleh saudara saya Kadiri dengan memberikan cadangan penambahbaikan di dalam ulasan kritis beliau. penambahbaikan yang saya hendak cadangkan seperti yang dikatakan penggunaan telah bukan Sikit rujukannya. ini, nampak di sini kita ada di sini saudara saya Kadiri menyertakan rujukan daripada isi topik beliau. Ini satu benda yang bagus kerana menunjukkan saudara Syed Kadiri melaksanakan kajian yang mendalam, serta rujukan juga menjadikan hujah saudara Cahaya menjadi sangat kuatlah dengan adanya rujukan. Dan dengan adanya rujukan juga bukan sahaja dapat membuktikan kebenaran kita, maka secara tidak langsung orang lain juga dapat belajar daripada video kita. Sebagai contoh, kalau kita buat salah, maka dengan rujukan ada orang lain yang boleh membetulkan kesalahan kita. Jadi dengan itu manusia akan sentiasa dapat berkembang dari semasa ke semasa. Wallahu a'lam bissawab. Okey, sekian ulasan video kita daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf atas segala salah silap, terlanjur bahasa, terlanjur bicara. Saya ingin biasa penuh kekurangan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.